Assalamualaikum. Video kali ini, saya sebenarnya terbaca dalam Facebook tentang Abang Jamil. He's very cute. Abang Jamil selalu hantar about how you're going to transform. I really, Bang, I salute you, Abang. You're very tough. And you're very cute. I really love you. Now, Abang Jamil telah menyuarakan satu blog yang ada di dalam Facebook tu, macam mana kita nak berubah. Now, perubahan ni, or transformation, adalah satu pekerjaan yang besar. Kita nak transform macam mana? Kita nak cerita transform dalam perniagaan, kita nak cerita transform dalam diri kita sebagai manusia, sebagai seorang manusia biasa, dan menjadi seorang manusia yang dipanggilkan manusia insan sakinah, atau kita nak menceritakan tentang transformation dalam perilaku antara kawan dengan kawan, ataupun kita nak ceritakan transformation antara kita dengan pencipta, atau dalam arti kata kaedah syariah antara seorang yang dicipta dipanggil manusia dengan Maha Pencipta yang dipanggilkan Allah SWT yang Maha Besar. Tapi petang ni saya nak cerita tentang transformation, macam mana kita nak jadi seorang manusia berguna lah. Contoh, dalam arti kata kaedah konteks Singapura sekarang, banyak cabaran kehidupan yang mana ekonomi sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi rata-rata saya lihat ada yang susah, hilang pekerjaan, tidak mampu dalam kehidupan, ada yang kena tidur di tepi laut dan macam-macam. Jadi blog yang dimain peranan dia panggil How to Transform yang Abang Jamil buat tu memang sangat-sangat baiklah untuk orang-orang yang nak mengambil dia sebagai satu inspiration. Saya menceritakan hari ini sama juga tentang diri saya, yang mana saya juga mengalami kadang-kadang seperti itu. Dan saya nak transform. Saya tak nak jadi manusia yang hari itu kita di bawah, hari itu kita begini selamanya. Saya dah 50 tahun dan saya tidak mahu lihat waktu perangai kita berumur belasan tahun sampai sekarang pun kedudukan kita sama. So kita kena berubah. Baik, jadi dalam transformation ni saya nak menceritakan transformation untuk menjadi seorang insan yang lebih baik. Jadi untuk transform menjadi seorang insan yang lebih baik, apakah formula dan panduan dia? Saya rasa sekolah dipanggilkan The University of Hard Knock adalah satu dipanggilkan pengalaman experience yang mana manusia tu boleh belajar dalam sifat berkawan, dengan hidup harian, dengan melihat PL kawan ini dan kawan itu, macam mana attitude mereka, kita dapat pelajari. Tapi untuk menjadi seorang sakinah, seorang yang manusia berjaya, transform, bukan hanya menjadi seorang manusia berakhlak tinggi dan baik, tapi juga manusia itu sebagai seorang Islam mesti mempunyai satu transformation dalam pendidikan dan juga dalam keusahawanan. Dua perkara ni adalah sangat penting kerana kita lihat dua perkara ini yang kita kurang, orang Melayu. Itu pasal kita lihat orang Melayu kita ditinggal jauh kerana dua perkara ini yang kita lemah. Dari dulu kita merdeka, ataupun kita mula berdikari waktu Malaysia berpisah dengan Singapura pada tahun 1965, orang Melayu tidak pernah diambil kira sebagai satu kaum yang maju. Kalau kita lihat dengan nama Melayu Ahmad ni, kita ingat dia driver. Dengar je nama Melayu Ahmad, dia driver. Jarang sekali lah waktu itu saya ingat lagi, kalau dalam 60-an, 70-an, kalau orang tu bekerja sebagai kerani dah besar, mak bapak dia, kalau dia jalan satu kampung, dia kira dia sangat bangga lah. Anak siapa tu? Oh, anak Mak Mina kerja kerani. Macam itu. Lepas tu kita lihat dia orang Melayu transform menjadi lebih baik, dan kita lihat Mak Mina punya anak daripada kerani, anak bungsu dia menjadi seorang guru.
Itu sudah terlalu besar lah waktu itu. Seorang guru saya, guru Melayu, guru mengajar bahasa Melayu, telah sangat baik, ataupun guru mengajar seni lukis. Pada masa itu, ataupun seorang guru Melayu dalam bahagian riada, ataupun PE master, ataupun disiplin master. Itu dah bagus lah. Satu kampung dengan anak siapa tu? Mak Mina. Anak Cikgu Ali. Oh, itu dah kira orang Melayu dah cukup bangga. Tapi pada hari ini, kita tak boleh macam itu. Kita mesti transformkan diri kita, anak-anak kita, generasi kita. Bukan hanya nak jadi seorang profesional. Tapi kalau boleh, apa cita-cita mereka? Boleh tak kita meneraju negeri? Boleh tak kita meneraju dunia? Boleh tak kita jadi Prime Minister? Boleh tak kita jadi Ketua Negara? Ini yang sifat-sifat yang harus kita sematkan pada anak-anak kita dan diri kita. Dan macam mana kita tak transform? Dua perkara yang saya sentiasa, I always say that, dua perkara yang kita lemah, kita ketinggalan ialah pendidikan. Pendidikan yang macam mana? Bukan hanya pendidikan duduk dalam Singapura saja. Pendidikan tu harus kita keluar. Itu bukan hanya duduk di Singapura, bukan kita duduk dekat bedok saja. Lepas tu kita keluar sikit ekspor, kita dah maju, kita pergi ke Orchard Road. Bila dah di Orchard Road, kita rasa, wah, kita lah orang, kita lah dah tahu tentang dunia. Saya rasa itu tidak sebaik-baiknya lah untuk orang Melayu memikirkan. Kita harus inspire anak kita, iaitu luas tahu dunia ni. Seperti Rasulullah kata, kalau nak menuntut ilmu, sampailah ke negara China. Waktu tu negara China dah jauh lah. Kalau Rasulullah 1400 tahun dahulu telah mengeluarkan kata-kata hikmah untuk orang nak maju pergi negara China, adalah satu contoh yang baik. Berarti anak kita kena keluar. Bukan hanya duduk di Singapura saja. Cukup diploma, nak ambil degree atau lepas degree tak boleh dalam negeri, kena pergi luar negeri. Dan ambil iktibar luar negeri itu sebagai satu pendidikan yang luar biasa agar anak-anak kita sentiasa akan terdedah bukan hanya pada orang-orang sama bangsa dengan kita, tetapi internationally mereka telah dapat bergabung dan lihat dengan mata kepala mereka macam mana manusia-manusia yang di dunia luas tu transform juga pada komuniti mereka. Macam mana mereka transform, macam mana mereka orang kata menjadi seorang yang lebih penting, macam mana negara mereka menguasai ekonomi dunia. Bukan hanya ekonomi, tapi komuniti mereka menjadi komuniti yang berjaya. Dan orang kata dalam segi apa arena lah, dalam industri, mau teknikal, mau administrasi, human resource, logistik, apa saja. Apa pentingnya ialah dua perkara. Pendidikan yang luar biasa. Pendidikan yang kita harus memberi sebaik-baik mungkin. Sampai kita terduduk dah tak bermaya. Itu yang kita harus ambil. Kita tak boleh berhentikan anak kita hanya setakat diploma. Lepas tu kita terduduk. Kita kena buat apa pun, kita kena ensure anak kita akan berjaya dalam pendidikan. Kedua, pendidikan agama. Selain pada sekular, agama juga kena selitkan. Kerana untuk membalancekan dia sebagai seorang ketua negeri, ketua negara atau ketua rumah tangga. Tanpa agama, dia ibarat satu buah cempedak atau buah mangga yang setengah masak. Sikit ada bau harum, sikit tak ada bau. Atau rasa yang manis-manis tawar. Itulah yang saya dapat gambarkan. Jadi, selain pada pendidikan ukhrawi dan duniawi, kita kena transformkan juga macam mana kita networkingkan beliau, anak-anak kita dan masyarakat kita dengan bangsa-bangsa lain. Sekarang dunia internet orang kata borderless networking. Tekan saja anda nak ke Syria, ke nak Rusia, ke nak Amerika, nak Europe. Kawan-kawan ada di mana-mana. So kita boleh lihat, kita boleh Skype, kita boleh bermusyawarah, kita boleh chatting, kita boleh macam-macam. Gunakanlah kaedah platform internet ini dengan betul dan dengan sempurna dan berjaya. Kalau kita salah gunakan, kita abuse, kita tidak akan berjaya. Dan banyaklah dengan baca dan membaca buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang lebih arif, orang-orang yang pintar, orang-orang yang pakar, agar kita dapat transformkan diri kita dari satu tahap ke satu tahap.
Baiklah, saya doakan anda semua yang sahut cabaran Abang Jamil, macam mana nak transform. Saya doakan diri saya juga dan kawan-kawan Facebook yang lain, agar kita akan transform bersama-sama, kita akan berjaya bersama-sama. InsyaAllah, semoga kita orang Melayu, orang Islam akan maju dan jaya. Assalamualaikum.